Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tachahau Wanakum. Ya, Abang Said Habib Hassan Ali daripada Perkasa. Waalaikumsalam. Syarif Ibrahim. Waalaikumsalam. Ada berubah ke? Berubah apa pula dah? Apa yang berubahnya? Teruskan perkongsian. Ada satu benda menarik saya nak beritahu. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberikan salam. Teruskan berkongsi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru nak muka dimah ke? Kongsi ya dulu. Ya, Kak Dayang ada kat sini pergi parlimen lah, baru balik tadi. Hantar nak sekolah, baru balik. Okey, kongsi lagi. Ya, Puan Sophie. Mana atas Puan Sophie? Kerja? Kat cuti? Padu lah, terima kasih. Saya dah tanya dah tadi pasal KWSP. Dia kata akan masuk dalam ucapan apa nama ni, apa nama? Belanjawan, jawatan kuasa. So, saya dah tanya dah tadi Teruskan perkongsian Siapa tadi? Cik Nizul lah tadi yang tanya tadi kan. Share, like, tap screen guys. Okay, sahabat-sahabat semua dah tanya, saya dah bagi tahu lah. Nanti dia tengok dalam ucapan belanjawan. Okay, tuan-tuan baru-baru ni saya ada bagi tahu bahawa WSWJ akan mengadakan satu wacana kedudukan bersatu dalam spektrum ideologi politik. Jadi wacana ini akan diadakan di Dewan Rakyat lah, di Parlimen pada 11 Oktober tahun 2023, hari Rabu, iaitu lusa, jam 5.30 petang hingga 7 malam. Jadi sebelum ni kita dah buka dah untuk untuk pendaftaran, dan dah ada lebih kurang 43 orang yang telah masuk lah untuk pendaftaran untuk hadir lah. Jadi untuk siapa-siapa lah yang berada di kawasan sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor. Jadi hari ni tuan-tuan, saya nak buka lagi peluang pada saudara. Sebab baru ni kita kata dalam 30 orang ya. Jadi bila saya tengok tempat tadi, saya rasa tempat tadi boleh muat ramai, dan kita boleh buka banyak peluang lah kepada siapa-siapa yang berminat untuk hadir ke kawasan parlimen kan. Jadi saya pun dah bagi tahu dekat admin Selamatkan Malaysia. Saya PM dia tuan-tuan. Jadi sesiapa yang berminat, yang nak mendaftar, tuan-tuan boleh join ni. Join atas ni tuan-tuan, join Telegram Selamatkan Malaysia ni. Satgi dia kata dia akan update link tu lah. Jadi dia akan update link tu. Jadi tuan-tuan boleh isi lah. Ini adalah peluang lah untuk tuan-tuan. Yang pertamanya adalah saudara dapat merasai lah orang kata apa, merasai suasana di kawasan parlimen. Itu yang pertamanya. Yang keduanya adalah tuan-tuan juga dapat ilmu lah, dapat tentang orang kata apa, wacana tentang spektrum politik.
Jadi wacana ni dia lebih kepada soal jawab, saudara. Jadi dia bukannya speech, dia lebih kepada soal jawab yang akan dihostkan oleh Datuk Wan Saiful Wanjan. Dan panel yang akan hadir adalah Datuk Marzuki, ya, iaitu bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ni. Dan dia adalah seorang pensyarah di UIA yang belajar dalam bidang orang kata yang mengajar dalam bidang sains politik. Jadi tuan-tuan bolehlah dapatkan orang kata apa ni, pengetahuan lah, pengetahuan berkenaan dengan perkara tersebut, berkaitan dengan falsafah politik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh join lah. Tuan-tuan join Telegram Selamatkan Malaysia tu. Saya tengok lah ni dia tak update lagi ni. Tunggu sekejap lagi dia update lah kot. Tuan-tuan masuk dulu. Sekejap lagi dia akan update lah. Jadi siapa yang berminat lah, yang duk rasa asyik duk tengok parlimen kat dalam TV, ya kan, nak pergi tengok macam mana kawasan parlimen ni, tuan-tuan boleh isi lah form tersebut. Mana dia hari ni, awak dia tak update lagi ni. Dia duk lunch kot. Okay, tak apa tuan-tuan, tuan masuk dulu. Sekejap lagi dia update lah tu kan. Teruskan tuan-tuan. Boleh join dulu, masuk dulu sementara dia update tu. Tuan-tuan boleh. Okey, siapa yang tak tahu ni kan, yang ada setengah orang dia tak biasa dengan Telegram dan sebagainya ni, tuan-tuan pergi ke Google Store ataupun tuan-tuan pergi ke App Store. Tuan-tuan type di situ TELEGRAM, iaitu Telegram. Bila tuan-tuan dah download Telegram tu, maka masuklah nombor telefon, nombor semua. Dan kemudiannya kat atas tu dia ada search bar. Jadi tuan-tuan search kat situ Selamatkan Malaysia. Jadi dia akan keluar lah Selamatkan Malaysia tu. Jadi tuan-tuan masuklah dalam grup Selamatkan Malaysia. Dah join kan? Teruskan masuk Okey tuan-tuan. Dah. Okey, siapa yang nak masuk ni saya buka lah tuan-tuan. Siapa yang nak join program dekat parlimen ni ataupun nak berjumpa secara bersemuka dengan Datuk Wan Saiful Wanjan, tuan-tuan boleh isi form tu. Isi cepat sikit sebab sekejap saya nak tutup. Saya nak siapkan dokumentasi untuk hantar dekat pejabat parlimen. Dia leceh sikit saja. Jadi siapa yang rasa dia boleh hadir je dia isi. Kalau tak boleh hadir jangan isi. Sebab saya nak kena hantar form senarai nama semua ni pergi kat parlimen. Jadi boleh masuk nak boleh isi dah sekarang. Dah. Saya nampak dah ada. Okey Pak Atif 42, share, like, tap screen. Ya, buat solat hajat Okey. Sebab tuan-tuan kadang tuan-tuan, okey, spektrum politik ni apa dia? Ada orang tanya spektrum politik ni apa dia? Spektrum politik ni dia adalah pembahagian ideologi politik. Dia ada Demokrat, dia ada Sosial Demokrat, dia ada Sosialis. Itu yang duduk belah left centric. Dia main left center tu adalah demokrasi sosial. Lepas tu dia main tengah sikit adalah Demokrat. Dia pergi ke kanan sikit Liberal Demokrat. Lepas tu dia pergi ke konservatif kan. Jadi itu adalah spektrum politik lah. Jadi tuan-tuan kena memahami tentang benda tu, baru tuan-tuan tahu tentang hala tuju dan matlamat parti politik kat Malaysia. Kalau tuan-tuan tak faham tentang spektrum politik ni, jadi yang tu yang menyebabkan kesalah pilihan parti dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh main lah, main untuk hadir ke orang kata apa, ke program yang diadakan. Sebab bukan senang ni nak buat ni tuan-tuan. Tambah-tambah pula dalam kawasan parlimen memang susah lah. Jadi tuan-tuan isi cepat.
Okey tuan. Tutup pintu je. Kat office. Oh, kat office tengah mengantuk lah tu. Okey, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh isi cepat tuan. Sambil-sambil tuan-tuan nak isi tu, sambil-sambil kita sembang lah. Hari ni soalan, ada satu soalan yang penting yang tidak dijawab oleh Menteri Multimedia ataupun Menteri Pak Lawak kita, iaitu berkenaan dengan sekatan yang telah dibuat ke atas portal-portal berita dan juga media sosial. Jadi dia akan bagi soalan bertulis dan kita akan tengoklah soalan bertulis dia ni apa je jawapan yang dia akan bagi kan. Mungkin dia tak berani kot nak berhadapan dengan Datuk Wan kan. Sebab dia takut kalau jawab lisan ni sekali ada banyak soalan yang keluar. Jadi bila banyak soalan yang keluar, benda ni pula seluruh Malaysia tengok. Bila seluruh Malaysia tengok tentang benda tu, jadi bawa wantau kan kerajaan hari ni menghormati kebebasan bersuara ataupun tak. Jadi saya nampak dekat situ lah kan. Nampak dekat situ, itu yang menyebabkan dia tak berani kot. Dia nak jawab secara lisan kat dalam parlimen. Tapi tak apa-apa pun kita jumpalah. Kita tunggulah jawapan bertulis daripada Menteri naik basikal kita. Wan Saiful tu siapa? Wan Saiful tu adalah ahli parlimen Tasik Gelugok tuan-tuan. Jadi dia sebelum dia bertanding dalam pilihan raya di Malaysia, dia bertanding di dalam pilihan raya di United Kingdom. Jadi dia ada pengalaman yang luas lah daripada segi politik luar negara dan juga politik di Malaysia lah. Anwar Ibrahim walaupun mereka kata dia adalah seantero dunia, tapi dia tak pernah bertanding lah dekat luar negara. Tapi Datuk Wan ni dia pernah bertanding dekat luar negara. Dia pernah bertanding dalam pilihan raya di UK mewakili parti konservatif masa dia berada di United Kingdom. Wan Saiful adalah kaki sakau jana wibawa. Itu baru sahih. Salah, itu adalah fitnah tuan-tuan. Fitnah yang sangat besar. Kalau kita tengok dalam pertuduhan dia, itu adalah pertuduhan yang sengaja dirancang sebab dia adalah seorang yang lantang bersuara. Bila dia lantang bersuara, maka biasalah tuan-tuan, saya pun kena. Bila saya cakap tentang kebenaran, maka orang-orang dalam Pakatan Harapan ni dia buatlah macam-macam, nak serang peribadi dan sebagainya. Macamlah Datuk Wan kena kan. Datuk Wan dituduh menerima rasuah untuk meluluskan projek Central Spine Road Jadi macam mana dia nak luluskan projek itu? Dia bukan ada jawatan dalam kerajaan, dia bukan menteri. Pada waktu itu dia adalah Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Jadi projek Jana Wibawa ni adalah di bawah Tengku Zafrul. Tengku Zafrul sekarang ni menteri dalam kerajaan Madani. Dan juga Perdana Menteri pada waktu itu adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi Datuk Seri Ismail Sabri sekarang ni pun dalam kerajaan Madani. Kenapa mereka tak siasat projek itu diluluskan di bawah Kementerian Tengku Zafrul? Kenapa mereka tak siasat Tengku Zafrul? Kenapa mereka tak siasat Datuk Seri Ismail Sabri? Kenapa mereka bawa Datuk Wan Saiful ke mahkamah yang tidak ada kena-mengena langsung dalam kes ni? Jadi itulah biasalah tuan-tuan. Inilah kerajaan Madani kalau tuan-tuan nak tahu. Kerajaan Madani ini adalah kerajaan untuk nak berpolitik semata-mata. Jadi menggunakan kuasa untuk mencemarkan imej dan reputasi seseorang. Jadi itu yang berlaku. Dia bukannya betul-betul nak orang kata apa, nak mentadbir negara dengan baik. Macam tu juga bila Anwar Ibrahim menjawab tentang wawasan kemakmuran bersama 2030. Sedangkan dasar yang dibuat oleh kerajaan hari ini pun NIM 2030 tu adalah meniru sebiji-sebiji daripada dasar wawasan kemakmuran bersama. Dan Anwar dalam jawapan dia tadi, dia bagi tahu bahawa dasar wawasan kemakmuran bersama tidak menitikkan nilai agama, nilai masyarakat dan sebagainya. Tu saya rasa dia tak baca kot. Dalam dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 kan ada merapatkan jurang ekonomi di antara Melayu dan bukan Melayu.
Dan juga ada pengagihan ekonomi secara adil dan saksama melalui wilayah apa nama dipanggil, wilayah ekonomi Kega. So dekat Perlis apa yang sesuai dari bidang ekonomi dia dan sebagainya. Jadi bila Perdana Menteri penipu, tetap penipu lah. Dia kata kita mengambil cadangan daripada Bank Dunia 100%. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab Perdana Menteri ni adalah Perdana Menteri yang nak berpolitik 24 jam. Sebab Anwar Ibrahim dilabel sebagai pada tahun 1999 adalah seorang yang mendengar kepada nasihat Bank Dunia. Jadi macam mana dia nak downgrade orang lain? Dia katalah Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama ni ambil 100% cadangan daripada Bank Dunia. Sebab ayat politik tu Bank Dunia tu kan. Jadi bukan dia nak ambil benda yang baik dekat dalam Dasar Wawasan tu. Tapi kita tahu dalam rangka ekonomi yang dibuat oleh Anwar Ibrahim sekarang ni, boleh dikatakan dalam NIM tu sendiri pun 80% ciplak sebiji-sebiji. Salin sebiji-sebiji. Lepas tu dia kata kita pula ciplak. Sebab apa dia kata menciplak? Sebab viral di media sosial sekarang ni mengatakan Anwar menciplak Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Jadi itulah masalah dia tuan-tuan. Jadi saya mencadangkan kepada tuan-tuan untuk membaca. Tuan-tuan boleh pergi tengok dekat Google. Tuan-tuan boleh type dekat situ Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Dan tuan-tuan boleh tengok lah daripada nak dengar buat apa tuan-tuan nak dengar saya cakap ataupun mana-mana Cyber Trooper Pakatan Harapan cakap. Sedangkan tuan-tuan boleh akses sendiri kepada dokumen tersebut kan. Jadi kenapa tuan-tuan nak baca komen apa semua? Tak perlu. Tuan-tuan pergi je dekat Google, type Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, maka akanlah keluar dokumen. Jadi dokumen tu tuan-tuan boleh tengok. Betul lah kan. Wawasan kemakmuran ni sebenarnya dia memikirkan pengagihan ekonomi secara sama rata dan sebagainya. Okey tuan-tuan, yang belum lagi masuk dalam Telegram Selamatkan Malaysia, sila masuk tuan-tuan. Mereka merelakan untuk dibohong, tak ada masalah apa. Sekarang ni kerja mereka adalah mereka diarahkan. Sebentar tadi saya jumpa dengan salah seorang pegawai lah, pegawai rakan saya lah, belajar sekali dengan saya di UM dulu. Dia bagi tahu, Fik, relax kan buat siapa. Memang kena aim lah dengan kerajaan lain ni. Cakap aku man tahu aku kena aim. Lagi satu, medsos memang diarahkan Cyber Trooper mereka untuk serang punya medsos kau-kau nya. Sebab apa cakap? Kata sebab punya engagement tinggi. Jadi selepas Azri lah ancaman kepada mereka, dia kata kan. Lepas Azri, Ratu Naga saya lah kan. Jadi sebab tu mereka banyak kan. Jadi bila mereka banyak ni, pilih kepada mereka. Sebab mereka juga membantu untuk share. Sebab saya tanya member saya, mereka selalunya macam mana mereka punya modus operandi. Modus operandi mereka adalah seorang masuk, lepas tu share lah kan. Share dalam grup mereka, bagus lah kan. Mereka tolong share. Nanti ada juga yang dapat kebenaran. Arisa keluar, Arisa. Tutup pintu. Okey tuan-tuan, nak selamat apa lagi? Kita selamatkan Malaysia lah. Tengok kita punya berusaha. Tuan-tuan tak tengok berusaha FBM KLCI? Tuan-tuan tak tahu, saya nak bagi tahu kepada 621 orang cara nak tengok berusaha. Tuan-tuan type dekat situ FBM KLCI lah. Tuan-tuan pergi tengok FBM KLCI. Tuan-tuan tengok kita punya bursa kita jatuh. Tuan-tuan set lah dekat situ 3 tahun tuan-tuan akan nampak jatuh daripada 1,600 kepada 1,417. Jadi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, angka dalam bursa 1,400 ni adalah sekitar waktu tu kerajaan pada tahun 2007. Sekitar tahun 2007-2009 tu lah bursa kita duduk pada tangga 1,400. Selepas pada tu bila kita pergi kepada 2011 ke atas, bursa kita tak pernah di bawah 1,400. Tak pernah di bawah 1,400. Jadi bila Anwar memerintah ni, kita nampak negara kita ni kembali, kita punya bursa kita ni dia pergi
patah balik 15 tahun lepas lah, orang tak berminat nak melabur jadi pada 2014 paling tinggi peak dia adalah pada 1873. Itu pada zaman Najib Razak lah. Dan kemudiannya pada zaman pandemik pun paling rendah adalah 16. Semasa kita menghadapi pandemik pun paling rendah adalah 16 tuan-tuan 1600 lah. Jadi peak dia adalah 18 masa kita menghadapi krisis pandemik kita 16 dan kemudiannya meningkat sehingga ke 17 dan sekarang ni bila Anwar Ibrahim mentadbir negara kita, berusaha kita jatuh sampai 1417 lah tuan-tuan Jadi macam mana kita nak katakan kerajaan hari ni adalah kerajaan yang bagus tuan-tuan Macam tu juga ringgit tuan-tuan ringgit tuan-tuan kekal 473 kekal terus 473 macam tu saja. Kalau tuan-tuan tengok masa ringgit pada bulan 10 tu, masa dibubarkan parlimen tu, ringgit kita jatuh sampai 47 tu, tapi berapa hari je seminggu saja 47 dan kemudiannya ringgit kembali stabil. Jadi masa Datuk Seri Ismail Sabri bubar tu, ringgit naik sampai 46 47 dan kemudiannya jatuh balik. Jadi semasa kita menghadapi pandemik COVID-19 tuan-tuan, ringgit kita adalah pada kadar 429. Jadi sekarang ni 472 tuan-tuan 472. Kita menghadapi pandemik pada waktu itu adalah 436 42. Tidak naik sampai 47. Sekarang ni tuan-tuan 473 474. Jadi macam mana kita nak kata mereka ni lebih baik daripada kita? Tak logik tuan-tuan kalau kita tengok. Tak logik. Logik dekat mana? Jadi itulah tuan-tuan Menteri Kewangan. Kalau saya tunjuk pada tuan-tuan lalang saya duduk depan komputer ni. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Ini adalah ringgit kita dalam tempoh masa 5 tahun lah. Dalam tempoh masa 5 tahun ni adalah semasa berlakunya pembubaran. Semasa berlakunya pembubaran lah 47 tengok berapa hari ya. Dalam tempoh masa seminggu terus settle down lah. Kalau tuan-tuan tengok ni masa ni adalah pandemik ni. Pandemik paling tinggi pun 43. Sekarang ni tuan-tuan tengok ringgit kita. Kalau tuan-tuan zoom ke belakang dalam tempoh 5 tahun ni zaman Anwar ni. Zaman Anwar Ibrahim memula di sini. Tuan-tuan tengok, ya Allah ya Rabbi, inikah kita nak katakan Perdana Menteri yang terbaik tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ni ringgit ni. Tuan-tuan pergi tengok ni. Dia duk kata dekat kerajaan terdahulu ni, kalau tuan-tuan tengok berdasarkan angka ni, tuan-tuan kata, ya Allah ya Tuhanku, apa yang nak jadi dengan negara aku ni? Ditadbir oleh mereka ni. Okey tuan-tuan, kita pergi dekat indeks FBM KLCI. Ni indeks FBM KLCI Bursa Malaysia. Kita ambil full tuan-tuan. Kita ambil full lah, full year daripada awal start. Ni tuan-tuan tengok ni. Ni zaman Anwar ni. Sejak Anwar ambil ni, dia turun ke bawah ni. Ini naik kan, kita naik kan. Ni Anwar ni. Macam mana dia orang boleh kata Anwar Ibrahim ni adalah Perdana Menteri terbaik tuan-tuan? Macam mana mereka boleh kata kita merapu? Tuan-tuan tengok ni kita punya ni naik kan, meningkat kan. Ni Anwar ambil alih ni. Anwar ambil alih. Aduh tuan-tuan. Dia kata kat kita siap tunjuk graf acah-acah. Sebab apa depa kata kita siap tunjuk graf acah-acah? Sebab depa tak tahu. Tak belajar macam lah, bukan keluar universiti kan. Keluaran pokok pisang. Mana nak tahu FBM KLCI tu apa? Tuan-tuan, kalau saya tunjuk di sini, adakah data yang saya tunjuk data suara slow lah. Ada tapi slow lah suara tu, suara pelan. Okey, sekarang
Alright. Okey tuan-tuan. Data yang saya tunjuk kepada saudara agak-agak sama tak kalau saudara buka sendiri? Sama lah, sebab saya bagi rujukan. Adakah mereka buat live mereka bagi rujukan? No. Mereka sebut kepada tuan-tuan angka, mereka sebut kepada bunyi kipas kuat pula dah. Sat. Okay, sekarang okey sikit Mereka sebut kepada tuan-tuan angka, mereka sebut kepada tuan-tuan. Adakah mereka pernah bagi kepada saudara-saudara semua rujukan? Saya nak tanya. Kalau saudara pergilah dekat dalam room-room Kerajaan Madani ataupun Pakatan Harapan, pernah tak saudara dapat satu rujukan yang mereka bagi suruh saudara pergi baca? Sebab apa mereka tak boleh bagi rujukan? Sebab mereka cerita fiction. Bila mereka rekakan cerita, jadi dia jadi macam cerita rakyat, cerita legenda tau, cerita legenda, hikayat. Kan, dengar sedap lah, tapi realitinya betul ke tak betul jadi takkanlah graf yang saya tunjuk tadi tipu. Saya dah bagi tahu dah, graf tu adalah FBM KLCI. Kan, bursa Malaysia daripada 1,600 jatuh ke 1,400. Bursa pun lapor sama juga. Kan, yang mengatakan bahawa bursa jatuh kepada 1,400. Macam mana saya nak jadi pembohong? Ringgit betul tak hari ni isu ringgit jatuh? Ringgit dulu berapa? Ringgit dulu mana pernah sampai macam tahun ni sekali. Kan? Ambil pilihan tuan kat mereka. Biasalah tuan-tuan. Begitu jugalah dengan kilang-kilang yang tutup. Share-share tuan-tuan, tap-tap screen. Tap-tap screen. Parpu kari Guinness Stout 1. Sejak bila pula parpu kari ni minum arak? Saya nak tanya, sejak bila Abang Salim parpu kari ni minum arak? Kalau kata hampa kata dia minum arak je, maknanya orang takkan percaya dia cakap lah. Adakah dengan cara kaedah tu orang Pakatan Harapan nak mematahkan hujah seseorang? Nak mematahkan hujah saya dengan tuduh saya bukan Islam. Nak mematahkan hujah Abang Salim Iskandar dengan mengatakan Abang Salim Iskandar minum arak. Bawa fakta. Kan? Tak boleh dengar cakap Salim sebab dia minum arak. Bila masa pula dia minum arak? Jangan dengar cakap Syafiq sebab dia bukan Islam. Habis tu DAP. Dan sejak bila pula saya bukan Islam? Kan? Jadi lawak lah mereka. Inilah kali pertama tuan-tuan. Orang bawa fakta, dia bawa serangan peribadi. Ini dipanggil sebagai character assassination. Character assassination ni macam mana tuan-tuan? Dalam propaganda, mereka ni orang Pakatan Harapan ni, saya cerita pada tuan-tuan, orang Pakatan Harapan ni, ni saya cerita kat tuan-tuan tentang propaganda sikit lah tuan-tuan. Sebab saya dah belajar dipanggil sebagai media psychological warfare. Sebab tu orang tanya saya kenapa saya tak terkoyak dengan mereka. Sebab saya dah belajar bidang ni. Jadi apa yang mereka nak buat tu semua saya tak kisah sangat lah. Dalam propaganda ni dia ada beberapa. Syafiq akak dah bagi naga. Baik tak? Okey. Dalam propaganda ni dia ada beberapa teknik lah yang dipanggil sebagai ad hominem, ad nausem, bandwagon, bandwagon, lepas tu no hole barrel, ada banyak lah. Jadi teknik yang mereka pakai ni adalah Teknik yang mereka pakai ni adalah untuk character assassination.
Terima kasih Abang Medal Saber. And untuk character assassination, so macam mana mereka nak buat? Character assassination ni adalah, tak silap saya nak tengok dulu takut salah. Saya selalunya tertukar di antara ad nausem dengan ad hominem ni. Macam mana mereka nak buat untuk nak orang kata apa, nak lawan hujah seseorang Okey, ad hominem ni adalah menyerang lawan berbanding menyerang hujah mereka. Ad nausem ni adalah menggunakan pengulangan idea tanpa jemu. Sesuatu idea, terutamanya slogan mudah yang diulang cukup kali, mungkin dianggap sebagai kebenaran. Pendekatan ini lebih berkesan di samping propaganda yang menghadkan ataupun mengawal media. Jadi apa yang mereka nak buat adalah mereka pakai teknik ni, dipanggil sebagai teknik ad hominem. Teknik ad hominem ni adalah mereka tak boleh patah hujah. Dan kalau kita berdebat dengan orang ni tak boleh kita nak patahkan hujah dia. Jadi macam mana kita nak buat adalah untuk serang dia. Jangan serang hujah dia. Kalau kita serang hujah dia, kita akan terkalah dalam hujah tu. Kita serang dia. Yang ni, teknik ni dipanggil sebagai ad hominem teknik. Dalam ad hominem ni dia ada beberapa frasa teknik-teknik yang dipakai. Antaranya adalah character assassination. Dan contohnya seseorang tu dia cakap soal integriti. Kita mestilah membina sebuah negara integriti apa semua. Dan kita menyediakan mesti meningkatkan gaji pejabat awam agar pejabat awam tidak mengambil rasuah dan sebagainya. So perkara tu, hujah tu betul. Dan dia tidak boleh serang hujah ni. Dengan cara kaedah dia tak boleh serang hujah ni, apa dia nak buat? Dia nak buat macam mana? Adalah dengan kaedah untuk dia menyerang kepada personal. Macam mana dia nak buat ad nausem ni? Ad nausem ni dia akan kata apa? Macam mana you boleh cakap tentang integriti sedangkan you adalah seorang perasuah? Jadi bila orang yang dengar tu, orang tu akan cakap, first impression orang, dan orang akan mengatakan bahawa seseorang yang bercakap secara terbuka, sudah tentu dia akan bercakap soal kebenaran. Jadi makanya dia cakap lah, kau adalah seorang rasuah dan seorang perasuah. Jadi macam mana kau boleh cakap soal integriti? Dia tidak melawan hujah orang ni, tetapi dia lawan secara personal. Itu dipanggil sebagai ad hominem teknik. So bagaimana nak buat ad hominem ni supaya lebih berjaya adalah dengan pairkan dengan ad nausem. Ad nausem ni adalah untuk diulang-ulang benda tu. Jadi disuruh ulang-ulang. Ulang. Dia ni perasuah, dia ni perasuah, dia ni perasuah, dia ni perasuah. Jadi orang akan lari daripada subtopik yang dibincangkan adalah bagaimana nak menangani masalah integriti. Tetapi orang akan pergi kepada teknik yang dipanggil sebagai ad nausem ni. Orang akan nampak bahawa orang yang bercakap soal integriti ni adalah rasuah, maka kita kena tolak hujah dia, walaupun hujah dia betul. Ini teknik propaganda yang cukup jahat. Ini yang cuba dibuat ke atas saya dan Salim Parpukari. Jadi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, mereka ni mungkin diajar oleh seseorang yang belajar teknik propaganda yang dibawa oleh Joseph Goebbels. Saya nak bagi tahu, Joseph Goebbels punya propaganda saya baca semua. So saya tak perlu nak layan sangatlah propaganda anda ni. Jadi saya nak bagi tahu bagaimana kita nak keluarkan diri kita daripada manipulasi. Jadi manipulasi yang mereka buat adalah dengan senang je, mudah je. Manusia tak perlu percaya kat siapa pun yang dia cakap, dia dengar. Jadi dia kena tengok kepada topik perbincangan. Orang tu bincang topik apa? Okey, orang tu bincang adalah tentang rasuah. Maka dia perlu pergi cari dan teliti tentang rasuah. Dan dia perlu mengabaikan apa yang disebut untuk menutup ataupun hujah yang tidak berkenaan dengan topik yang dibincangkan. Itu adalah kaedah-kaedah. Dia ada banyaklah kaedah untuk kita lari daripada orang-orang yang macam ni. Jadi mereka yang macam ni, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, orang yang minat dengan kaedah propaganda yang macam ni, saya bagi tahu pada tuan-tuan, adakah Nazi bertahan? Mereka nak mengagung-agungkan Anwar Ibrahim sebagaimana menteri propaganda Nazi mengagungkan Adolf Hitler.
Saya nak tanya kepada tuan-tuan, adakah Adolf Hitler berjaya? Last kali yang merosakkan Adolf Hitler adalah menteri propaganda dia, Joseph Goebbels. Jadi inilah yang mereka cuba buat dengan kaedah mereka ni. Dan kita suka dengan kaedah yang mereka pakai ni sebab apa? Sebab di sebelah sini kita orang kata apa, kita tidak perlu untuk menunjukkan bahawa Perdana Menteri mereka ni huduh, perangai teruk, masa mentadbir kerajaan tak dengar cakap rakyat. Sebab apa? Sebab jentera-jentera propaganda mereka lah yang akan menimbulkan ketidakpuasan hati dan kemarahan rakyat. Saya nak bagi tahu dah tuan-tuan, bila kita cakap tentang beras, kita mengalami masalah beras, jentera propaganda ni dia akan cuba sedaya upaya untuk memastikan supaya orang nampak Perdana Menteri dia tu baik, dia akan bagi tahu kat sana ada beras, kat sini ada beras. Jadi orang yang mendengar benda ni dia akan kata apa? Aku beli beras tak ada. Macam mana pula hang kata ada beras? Aku sendiri aku meluahkan, rakyat dengar. Jadi rakyat rasa benci tak kata apa? Benci. So bila orang tu meluahkan, dia kata macam tu, bila dia tak puas hati dia buat apa? Dia akan attack personal orang tu. Dia akan attack personal, peribadi dan sebagainya. Dan apa yang akan berlaku? Ini dia akan jadi the term dipanggil sebagai overkill. Kalau kita nak bunuh orang tuan-tuan, kita tikam orang sekali, orang takkan sedih tuan-tuan. Tapi kalau kita tikam orang 10, 11 kali dan sebagainya, orang akan nampak, weh, kejam gila mereka buat. Jadi inilah yang berlaku dengan jentera propaganda kerajaan, yang konon-kononnya terror sangatlah dengan propaganda mereka tu. Saya nak bagi tahu kepada mereka, you berhadapan dengan king of propaganda. You pergi tengok dulu masa kerajaan saya duduk tak unit mana. Tak payahlah nak main propaganda dengan saya. Tak payah nak main propaganda dengan saya. Saya berterupa upahan. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu, saya memang belajar dalam bidang tu. Saya ada kepakaran lah dalam bidang tu. Tapi saya tidak, orang kata apa, untuk melihat kepada propaganda yang cuba dimainkan oleh mereka. Propaganda ni dia macam pendulum swing. Tuan-tuan tahu tak pendulum swing? Pendulum swing ni adalah ada bola yang diikat pada satu tali. Semua propaganda macam pendulum swing. Kalau propaganda itu dibuat, contohlah mereka kata abang Parpu ataupun saya sendirilah mereka attack secara personal. Kalau kata mereka attack, bila mereka attack, bola tu akan beralih ke atas. Bila bola tu beralih ke atas, dia akan bergoyang macam tu. Dia akan bergoyang macam tu. Tapi kalau sebab apa saya halang daripada tuan-tuan untuk baca, kenapa saya halang untuk tuan-tuan semua untuk ambil peduli dengan mereka? Sebab apa? Sebab pendulum swing hanya akan bertahan. Ni saya bagi tahulah, kalau ukuran propaganda ni selalunya mereka akan ambil masa 3 hari. Dalam tempoh bacaan dia adalah 48 campur ni, dia bacaan dia adalah 3 hari lah. Untuk tengok satu propaganda tu berjaya ataupun tak berjaya. Jadi bila mereka lontar propaganda, tapi kalau propaganda tu tidak disambut, maka dia akan habis di situ. Yang jadi masalah kita ni adalah geng-geng kita ni tukang duk pitek, tukang duk pi share, tukang duk pi layan dia, Pak. Pendulum swing ni tuan-tuan, kalau dia berayun, dia akan semakin perlahan dan semakin perlahan, kemudiannya dia akan berhenti di tengah-tengah. Tetapi kalau ada bola kedua, contohlah, dia tolak propaganda, lepas tu ada orang sambut, dia akan selari berhayun, dia akan berhayun secara selari. Dan kemudiannya kalau ada 3 bola, dia akan berhayun selari. Sebab apa? Bila dia nak berhenti pun, bola kedua akan menolak bola yang pertama tu, pap, naik balik. Jadi sebab itulah, cara untuk membantikan propaganda adalah bagaimana? Cara untuk mematikan propaganda jenis ad hominem dan ad nausem ni adalah ignore. Abaikan mereka. Bila kita abaikan mereka, maka tidak akan berlaku. Propaganda itu tidak akan berlaku dan tidak akan berjaya. Sebab propaganda jenis ini dia bergantung kepada
pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat. Dia akan kebergantungan dia adalah kepada benda tu. Jadi teknik penyebaran dia tu, distribution tu adalah cara kaedahnya macam tu. Jadi macam mana kita nak elakkan adalah buat tak tahu lah, just ignore. Kita buat tak tahu. Mereka nak cakap apa, mereka cakap lah. Tapi kita fokus pada apa yang kita nak cakap. Alright tuan-tuan. Saya tak mahu lah nak mengajak propaganda banyak kat sini. Saya kira dapat terror payah pula. Alright tuan-tuan. Tuan-tuan nak belajar boleh, nanti saya akan bagi tahu lah cara kaedah macam mana mereka di peringkat kerajaan ni untuk mengkaji minda dan pemikiran saudara. Sebab saya pernah duduk di situ. Saya tahulah mereka akan kaji macam mana nak dapatkan reaksi positif, macam mana nak dapatkan reaksi negatif, macam mana nak neutralkan keadaan. Jadi yang ni adalah Freudian theory. Macam mana nak attack tuan-tuan dalam keadaan tuan-tuan duduk dalam unconscious mind. Tuan-tuan simpan benda tu dalam unconscious mind, dalam pemikiran separa sedar. Sebagai contohnya lah, saya ambil paling simple ya. Paling simple lah, macam mana mereka boleh simpan pemikiran sedar tuan-tuan ni dalam pemikiran separa sedar. Tuan-tuan ambil isu minyak. Ramai orang kata menang hari ini, esok minyak turun. Kenapa minyak tak turun-turun? Sebab saya bukan Perdana Menteri. Kalau saya Perdana Menteri dengan keadaan ekonomi sekarang ini, sudah tentu minyak akan turun. Minyak sawit pun akan turun. Jadi macam mana mereka buat? Sekarang ni adalah untuk divert isu ini, adalah mereka nak mengatakan bahawa Anwar melunaskan janjinya. Apa janji yang mereka kata? Anwar melunaskan janjinya untuk menurunkan minyak sawit. Pada tahun 2022, harga minyak sawit mahal. Maka Anwar berucap dalam pentas PKR pada ketika itu adalah kerana kejituan dan semangat Anwar Ibrahim untuk menurunkan minyak sawit. Benda ni tersebar di dalam TikTok dan juga Twitter. Jadi ada setengah orang yang tag saya dan sebagainya. Dia kata, kau tengok macam mana PMX menunaikan manifesto dia, macam mana PMX menurunkan harga minyak sawit. Jadi dia simpan realiti dalam pemikiran separa sedar dia. Dia tak sedar sebenarnya dia telah pun diperbodohkan oleh fakta yang dia sendiri tahu. Dekat mana yang dia simpan dalam unconscious mind dia? Ayat ramai orang kata, ramai orang hina saya, menang hari ini, esok minyak turun. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, ramai orang hina saya, menang hari ini, esok minyak turun tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada ucapan Anwar Ibrahim pada tahun 2008 berkaitan dengan minyak petrol, bukan minyak sawit. Nampak tak? Macam mana dia orang menghapuskan, dia mengaburi mata saudara, dia tutup macam tu. Jadi tuan-tuan tak nampak. Tapi kalau tuan-tuan perasan, saya kata dia bijak. Betul dia bijak. Siapa yang buat propaganda ni dia bijak. Jadi macam mana dia tutupnya? Tuan-tuan tak sedar. Tuan-tuan tak sedar yang ayat itu. Ramai orang kata, ramai orang hina saya, menang hari ini, esok minyak turun. Menang hari ini, esok minyak turun. He refer to ucapan dia pada 2008. Kenapa minyak tak turun? Sebab saya bukan Perdana Menteri. Dia refer kepada 2018. Orang tanya, bila Pakatan Harapan jadi kerajaan, kenapa minyak tak turun? Dia kata apa? Dia kata minyak tak turun pada ketika itu adalah kerana saya bukan Perdana Menteri. Tapi kalau saya Perdana Menteri, dalam keadaan ekonomi sekarang ini, maka tidak mustahil minyak akan turun. Jadi dia refer kepada apa? Dia refer kepada minyak petrol. Kalau dia jadi Perdana Menteri, tidak mustahil minyak petrol ni akan turun. Lepas tu dia sambung ayat dia. Minyak sawit pun boleh turun. Baru dia pergi kepada minyak sawit. Tapi tuan-tuan, apabila seseorang itu nak buat propaganda, nak manipulate, tuan-tuan boleh percaya tak? Saya kata, tuan-tuan akan percaya.
Tuan-tuan akan cakap, iyalah, betul lah. Anwar bukan cakap minyak petrol, dia tak sebut pun minyak petrol. Dia cakap minyak sawit. Betul lah, Anwar nak turunkan minyak sawit. Ramai rakan-rakan saya yang WhatsApp saya, yang tanya saya, yang tiba-tiba dia jadi lost pemikiran dia. Saya kata kat dia, inilah propaganda yang paling baik yang dibuat oleh orang ni. Macam mana dia nak manipulate, hang terus tak ingat ayat-ayat dia tu. Tapi kalau hang pecah part by part, then hang akan tahu, oh, memang dia tak sebut minyak petrol, dia sebut minyak sawit. Tetapi dia bukan merujuk kepada minyak sawit, dia merujuk kepada minyak petrol di peringkat awal ucapan dia. Nampak tak? Jadi mereka-mereka ini, kalau saya cerita pada tuan-tuan, inilah kaedah-kaedah bagaimana nak memanipulasikan minda rakyat supaya rakyat terpesona, terpedaya, tertipu dan sebagainya. Jadi macam mana rakyat nak keluar daripada benda ni semua? Adalah dengan dia tanya diri dia, dengan dia pergi cari benda yang sebenar. Saudara tak perlu percaya apa yang saya cakap. Saya bukan ada ada pertalian arah dengan saudara. Saya bukan keluarga saudara. Saya bukannya mewakili diri saudara. Saya mewakili diri saya sendiri. Saya berjuang untuk anak saya 4 orang. Saya bapa kepada 4 orang anak. Saya berjuang untuk adik-adik saya. Saya berjuang untuk mak saya yang ibu tunggal, yang duduk di perkampungan, yang duduk di luar bandar, bukan kampung, yang duduk di luar bandar. Jadi saya berjuang untuk mereka. Jadi siapa nak berjuang untuk saudara? Takkan saya nak berjuang untuk saudara. Saudara lah berjuang untuk diri saudara sendiri. Jadi saudara kena tengok betul tak? Kalau perjuangan kita sama, maka kita perlu bersama. Kalau perjuangan saya terkesan. Sebab apa? Sebab dengan kos sara hidup yang tinggi. Saudara juga terkesan dengan kos sara hidup yang tinggi. Saudara berjuang untuk diri saudara, saya berjuang untuk diri saya. Dan kemudiannya bergabunglah semua orang, maka suara itu akan jadi semakin kuat. Okey saudara, sekejap Pemik ayam Ustaz. Share lo. Alright, tuan-tuan, kembali kita. Orang macam ni cakap gibang lebih. Okey, siapa nak naik di atas? Kerajaan tekan rakyat susah lah macam ni. Cermin gelap denda 2,000 tak boleh bayar, duduk penjara. Biasalah, makin ramai orang Melayu masuk penjara, makin kurang lah pengundi. Sebab orang dalam penjara tak boleh mengundi, saudara. Itu je. Macam mana nak kurangkan pengundian, sumatlah ramai-ramai masuk penjara. Itulah cara kaedah dia. Kaedah apa lagi yang ada? Siapa sebut nama saya ni? Okey, siapa nak naik sembang di atas boleh mana naik? Syafiq, tolong cerita pasal saham Bernah. Saya tak ada pengetahuan tentang benda tu, tapi saya akan research dulu, nanti kita akan cerita. Saya tak ada pengetahuan tentang tu. Hari ni berkaitan dengan RUU GEG ni dibatalkan. Jadi saya tak pergi parlimen lah hari ni sampai petang. Saya tengah tunggu siapa yang nak join lagi tu, yang kedudukan spektrum politik tu. Saya ada WhatsApp masuk pula daripada bos. Beras di US tak naik. Saya lah ni tengah kaji, ada tak beras kita yang dieksport keluar ke Singapura. Cerita dalam live orang yang main. Sebab kita nak tengok sebab dulu krisis ayam dulu adalah kerana dia penjual di Singapura.
Jadi beras kita ni ada tak kita jual di Singapura kan? Kita nak tengok juga kan. Orang Singapura dapat beras murah, orang rakyat Malaysia dapat beras mahal. Kita tak tahu juga kan. Lawa Jambui, terima kasih. Isu telur pun jual ke Singapura. Ya betul Abang Syed. Telur pun jual Singapura dulu kan. Saya tengah baca report Singapura. Kita tahu dah kalau kita minta kat mereka takkan bagi. Tapi Singapura ni dia semua documented kan. Dia dokumen. No Malaysian rice in Singapore. Siapa kata? Siapa kata? Tunggulah nanti gambar-gambar keluar. Kita pun ada rakan-rakan kita dekat Singapura. Di mana-mana sahaja beras mahal, bukan di Malaysia aja. Buktikan. Jangan cakap macam tu ya, buktikan. Dan jangan ambil harga beras nak dibandingkan dengan ringgit Malaysia. Sebab orang kat tempat tu bukan dia makan dalam ringgit Malaysia. Bodohnya pok-pok Pakatan Harapan ni, dia pergi ambil beras beras Singapura, lepas tu dia pergi convert dengan ringgit. Memanglah beras tu mahal. Tapi masalahnya, adakah orang Singapura dia menggunakan duit ringgit bila dia beli barang? Dia bukan guna duit ringgit bila dia beli barang. Jangan convert yang tu jahanam lah. Kita kena tengok macam mana kita nak kira. Kita kena kira sama ada di tempat dia, kos sara hidup di tempat dia murah ke mahal, adalah dengan kita kena kira berdasarkan dia punya pendapatan minima kat tempat dia berapa. Pendapatan minima di tempat dia. Contoh saya ambil di sini, pendapatan minima di Singapura adalah 2,000 Singapura dolar. Jadi dia punya kos sewa rumah dia adalah lebih kurang dalam 1,000 Singapura dolar. Harga ayam di Singapura adalah 7.65 Singapura dolar. So ayam di Singapura lebih murah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok minimum, pendapatan minima, kalau kita ambil pendapatan minima, average pendapatan di Malaysia adalah 2,000. Jadi bila average pendapatan di Malaysia 2,000, average sewa rumah pun 1,000. Jadi harga ayam di Malaysia RM10.6. Jadi harga ayam di Malaysia lebih mahal daripada Singapura. Itu cara kira dia. Bukan kira ambil ayam Singapura tukar dengan duit Malaysia. Kalau 7.69 tukar dengan ringgit Malaysia, memanglah darat dengan 3. Ayam kat dia RM21 lah. Tapi buat orang Singapura bukan beli dalam Malaysia ringgit, dia beli Singapura dolar. Macam tu juga kalau nak kira negara-negara lain lah. Saya nak bagi tahu kepada anak-anak Papua ni, jangan buat lawak. Jadi kira berdasarkan dia punya pendapatan dia. Lepas tu berdasarkan cost, living cost dia daripada sudut utility, rumah dan bayar peranan kereta dan sebagainya. Lepas tu baru ambil household item. Tengok daripada sudut dia mampu ataupun tak mampu di negara dia tu. Janganlah kita kira macam tu. Macam minyak pun sama juga. Janganlah ambil harga minyak di Singapura tukar kepada ringgit Malaysia. Memanglah jadi mahal kalau tukar ke ringgit Malaysia. Tambah-tambah pula kalau ringgit jatuh lah ni. Ringgit jatuh lah ni lagi mahal lah. Mereka pergi Google, mereka tukar dekat dalam ringgit. Jadi orang di Singapura, sama ada orang di Australia ataupun mana-mana negara, mereka hidup dalam menggunakan mata wang mereka sendiri. Mereka bukan guna mata wang kita. Kita tak boleh tukar lah. Tengok tuan-tuan, bila saya cerita fakta, tengok keluar serangan. Itu saya kata kepada tuan-tuan, mereka tak boleh patah lah hujah tu. Sebab itu fakta dia. Mereka nak patah hujah macam mana? Tak boleh patah hujah lah. Sebab itu cara kiraan dia. So macam mana? Macam mana mereka nak patah hujah? Dia komen kat bawah tu, Fik dah masuk Islam ke belum? Aduh, lawak kan. Kesian betul lah dah apa-apa ni. Itulah pergi kelas sikit. Pergi lah ambil. Dulu masa kita kerajaan dulu, pegawai-pegawai ni dihantar untuk ambil short course. Kalau kita nak pergi ambil degree ekonomi, dah lah tak. Bila pula nak buat kerja betul? Nak pergi belajar nak buat kerja. Jadi dia hantar short course lah. Macam Tok Wan, banyak lah dia hantar pergi short course. Pergi kadang-kadang 3 hari pergi dengar kan. Kadang-kadang ni pergi belajar lah kan. Jadi bila kita belajar tu, kita tahulah sedikit background, sedikit pengetahuan tentang apa benda ni semua.
Tapi kalau jadi cyber trooper Google payahlah. Cyber trooper Google ni tak jadi apa lah kan. Tu yang dia tukar harga ayam Malaysia, tukar dengan apa Singapore dollar, tukar pergi Malaysia. Lepas tu dia kata harga kat Singapore mahal. Tu pening juga tu pun. Dia kalau dekat Singapura ni ibarat macam dia beli ayam dekat Malaysia RM7. Singapura kalau banding dengan Malaysia ni dia tak jauh lah. Pendapatan dia tak jauh. Mengikut kepada kos dia tu, dia tak jauh. Lebih kurang sama ya. Cuma kalau kita convert nilai ringgit tu jadi besar lah. Jadi kalau kata mereka punya kos lebih murah. Macam Raja Petra itu, dia beli barang di supermarket menggunakan sterling kan. Dia beritahu kata barang di sana lebih murah. Kan anak-anak papa cakap dia bodoh. Sebab apa? Sebab dia convert pound sterling, dia convert main duit Malaysia. Memanglah mahal. Kalau sardin kat sana, darab berapa pound sterling? Penin kan anak-anak papa ni kan. Anak-anak papa tak cerdik sikit tu. Penin dengan apa ni. Serupa orang di UK, kalau dia nak pergi beli barang kat supermarket, dia kena tukar dulu pound sterling, tukar pergi ringgit. Daddy. Okey, tuan-tuan kita nak buat live dia duk kalut nak main game dalam telefon. Assalamualaikum. Join dekat mana Telegram tu pergi je type selamatkan Malaysia. Live kan tak ada mood ke Fik? Ya tak ada. Saya suka layan ni bah. Minta maaf tu moderator marah dengan saya. Saya tak mau block ni bah. Sebab saya nak tunjuk kepada dunia inilah sikap manusia. Saya takkan block. Ada moderator kata kat saya Pik ni batak view apa semua ada. Saya bukan batak view, tapi saya nak orang tengok. Kadang-kadang yang masuk dalam live ni, dia orang tak komen. Dia pun tak apa. Rakyat Malaysia ni, sebab tu saya kata kita kena tengok macam ni saudara. Saya nak beritahu yang berkecimpung dalam politik ni berapa orang. Saya pergi kos baru ni, baru saya tahu, baru saya nampak, baru saya terbuka mata. Tidak, saya tak buka. Orang yang cenderung kepada parti politik, dia akan register dalam parti politik. Sudah tentu dia akan register sebab dia nak pergi berjuang dengan parti dia dan sebagainya. Yang register dengan parti politik ni hanya berapa aja. Kalau kita tengok macam penyokong lah, contoh penyokong parti kan. Kalau kita buat, kita ambil 10 orang lah. Kita ambil 10 orang, dia ni bukan orang parti. Kalau kita pergi tanya dia, dia ada yang undi PKR, dia ikut, ada yang pernah undi BN. So mereka ni adalah golongan-golongan yang bukan cenderung kepada parti dan sebagainya. Jadi yang terlibat dalam parti dalam Malaysia ni 5 juta orang rakyat Malaysia je. Yang tak terlibat dengan parti politik dalam Malaysia ni ada berapa ramai? 35 juta. Jadi 35 juta ni dia main tengok kan. Jadi dia perhatilah perangai-perangai. Teruk ni dia kan. Tak boleh negara. Sampai kita mengadu masalah, kita pun kena maki dengan apa. So itu yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat. Siapakah golongan Pakatan Harapan? Sebab dulu kita cerita mereka tak mau dengar. Dulu kita bagi tahu jangan Anwar ni cakap saja tak boleh jadi PM. Dia kata bagi peluang Anwar jadi PM. Lah ni Allah dah bagi peluang Anwar jadi PM dah. Sendiri rasa lah. Jadi PRU16 nanti yang nak pilih Anwar Ibrahim lagi jadi PM. Bengap lambat kalau hampa pilih lagi. Berapa banyak kilang tutup dah kat Malaysia ni. Kes SPRM tu kenapa Syafiq? Kes apa? Kes saya? Kes saya tu biasalah kena fitnah dengan puak-puak ni lah, cyber trooper Pakatan Harapan.
Lepas tu mereka tuduh kata saya fitnah SPRM, didakwa kerana memfitnah SPRM. Cerita dia mudah je kan. Satu hari tu mereka edit video saya yang mengatakan saya kata ke SPRM, SPRM menawarkan 10 juta kepada Datuk Wan Saiful Wanjan. Dia ada ayat penuh dia yang mereka tak ambil. Tapi tak apa yang tu kita bicara di mahkamah. Saya tak perlu cerita dekat dalam live apa ayat penuh dia tu yang tu nanti kita cerita dalam mahkamah lah. Expectation saya itulah yang kita nak cerita dalam mahkamah. Jadi saya pun bagilah kerjasama. Bila bagi kerjasama, saya dituduh di mahkamah sebab apa? Saya bukan dituduh di mahkamah kerana memfitnah SPRM sebagaimana yang dibagi tahu oleh orang-orang dalam Pakatan Harapan yang kata Syafiq Alim ni sama lah dia kena kes fitnah SPRM semua. Dah. Saya bukan kena dakwa sebab fitnah. Saya pun terkejut dengan pendakwaan saya. Saya didakwa adalah kerana tidak mematuhi notis SPRM. Apa kaitan fitnah dengan notis? Jadi sekarang ni saya tengah fight di mahkamah adalah untuk membuktikan saya tak tahu notis apa yang mereka masukkan. Bukan pasal video pasal apa. Jadi isu dia adalah geng dalam Pakatan Harapan hari ini adalah mereka akan bawa sesiapa saja di mahkamah dan mereka akan mencipta persepsi. Sebab saya tak ada kes fitnah dan tidak boleh cas saya tak pernah kena kes fitnah siapa-siapa pun. Saya sentiasa berhati-hati dengan apa yang saya cakap. Jadi untuk bagi orang tak percaya kepada saya, maka kena bagilah kata saya ni kena kes fitnah satu. Jadi bila mereka buat live, janganlah percaya Syafiq Alim ni, dia SPRM pun dia fitnah. Persoalannya sekarang ini, bila masa saya kena dakwa kerana memfitnah SPRM? Jadi bila mereka cuma nak tajuk berita, bawa saya ke mahkamah, jadi dia punya propaganda pun keluarlah tajuk berita. Pegawai penyelidik Datuk Wan Saiful Wanjan didakwa di mahkamah kerana memfitnah SPRM 10 juta ringgit. Tajuk berita lain, isi kandungan lain. Jadi tajuk berita itulah yang disebarkan di seluruh Malaysia. Yang masuk dalam TV, yang tuan-tuan tengok dalam Awani, dalam TV3, dalam TV1 dan sebagainya adalah pegawai penyelidik kepada ahli Parlimen Tasik Gelugor didakwa di mahkamah kerana memfitnah SPRM. Dan mereka bagi tahu kata SPRM saman Syafiq Alim sebab Syafiq Alim memfitnah SPRM. Adakah itu kebenarannya? Itu bukan kebenaran, tuan-tuan. Saya tidak pernah didakwa kerana memfitnah SPRM. Saya didakwa adalah kerana tidak mematuhi notis yang dikeluarkan oleh SPRM. Dalam defend kes saya mesti membuktikan bahawa berkaitan dengan notis. Saya pun tak tahu, saya pun pelik sampai sekarang. Apa kaitan video dengan notis? Notis adalah surat yang dikeluarkan, dikatakan surat tu. Surat apa? Jadi yang inilah yang kita tengah bicara sekarang ni, tengah duk minta lah ni adalah tentang notis. Duk bicara tentang notis tu. Notis tu saya terima ke, apa ke, saya pernah tengok ke. Tentang notis, saya masuk dalam mahkamah lah ni adalah perbicaraan pada tahun depan, penyerahan dokumen. Saya baru tahu pasal kes pendakwaan saya adalah 2 minggu lepas. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, masa saya dibawa ke mahkamah, mereka memohon gag order. Gag order supaya saya tidak boleh bercakap di media sosial. Saya tidak boleh memberikan sebarang kenyataan kepada wartawan berkaitan dengan kes saya. Sebab apa? Saya mula-mula saya tak tahu. Lepas tu baru saya tahu, sebab dia punya highlight berita tu adalah Syafiq Alim dibawa ke mahkamah kerana fitnah SPRM. Tapi dalam kes perbicaraan di mahkamah bukan fitnah. Kes dia adalah tentang surat. Tidak mematuhi surat yang dikeluarkan oleh SPRM. Saya pun tak tahu surat tentang apa. Saya dengan lawyer saya pun pening. Lawyer saya tanya saya surat apa. Saya tanya dia balik surat apa. Saya mana ada tahu surat apa. Jadi itulah cerita dia perbicaraan di mahkamah. Jadi kalau tuan-tuan dengar puak-puak Walana ni cerita, tuan-tuan pergi semak sendirilah berita betul ke tak betul. Kencing kat mana? Belik kau pergi baca berita lah. Saya yang bicara kat mahkamah, mereka yang tahu. Peninglah juga tuan-tuan. Saya yang dibicarakan, takkan saya nak tipu, saya dibicarakan. Tapi macam mana mereka boleh tahu?
Saya nak tunjuk pada tuan-tuan saya nak tunjuk salah satu contoh macam mana mereka nak jatuhkan reputasi saya. Okey tuan-tuan tuan-tuan tengok ni ni berita harian. Sebab tu tuan-tuan kena baca berita ni sampai habis. Okey kalau tuan-tuan baca tajuk ni, pegawai penyelidik dakwa SPRM tawar 10 juta dihadap ke mahkamah. Jadi apa yang tuan-tuan akan faham adalah saya didakwa di mahkamah kerana fitnah SPRM tawar 10 juta. Ini berdasarkan tajuk dia. Tapi kalau tuan-tuan baca isi kandungan dia, mengikut pertuduhan, Muhammad Syafiq didakwa tidak mematuhi satu perintah mengikut Seksyen 30-1-A Akta SPRM. Dikeluarkan penolong penguasa SPRM Syahidan Muhammad Safarudin. Seterusnya gagal melaksanakan kewajipannya mengikut Akta 694. Saya didakwa kerana tidak mematuhi perintah yang dikeluarkan. Apa kaitan tajuk berita dengan pendakwaan saya? Nampak tak? Jadi macam mana mereka nak jatuhkan reputasi saya? Macam mana mereka nak bagi orang kata Syafiq Halim ni pemfitnah? Maka cipta tajuk berita yang mengatakan bahawa saya fitnah. Tetapi macam mana nak jatuhkan reputasi saya? Macam mana nak memburukkan saya? Macam mana nak menghina saya adalah dengan kaedah macam mana? Kaedah macam ni lah. Tajuk berita, kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan kata saya ni pemfitnah yang kena bawa ke mahkamah. Tapi kalau tuan-tuan baca di bawah tu, apa kaitan tajuk dengan isi? Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak saudara? Ini kaedah mereka. Saya tidak pernah didakwa kerana memfitnah. Malah saya menyaman SPRM kerana fitnah saya. Saya sama mereka. Dan saya sama Encik Bedak. Tu semua komunis yang tulis. Okey tuan-tuan. Mereka nak kata apa pun katalah. Tapi pendakwaan tu orang pun tahu lah. Pendakwaan tu sama je. Saya sama mereka. Tak memang saya sama mereka. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak kaedah mereka? Sebab itu tuan-tuan, mana-mana pemimpin PN yang kena, saya ni kecil anak ya, mereka takut dengan saya sebab media sosial. Tu je. Pemimpin kita, contoh Datuk Seri Hamzah. Datuk Seri Hamzah Zainuddin dikaitkan nama dia dalam satu pertuduhan rasuah yang dia tak ambil rasuah. Saya nak tanya pada tuan-tuan, akaun Datuk Seri Hamzah kena beku sebab apa? Akaun LSDN Datuk Seri Hamzah kena beku, akaun Datuk Seri Hamzah dibeku dan disiasat oleh LSDN dengan SPRM sebab apa? Mereka memain propaganda Datuk Seri Hamzah Zainuddin lari daripada cukai rasuah, sebab itu akaun dia dibeku. Persoalan yang rakyat kena tanya sekarang ni adalah apa? Bukannya tajuk berita akaun Datuk Seri Hamzah Zainuddin dibeku, tetapi persoalan yang rakyat kena tanya, Datuk Seri Hamzah ni kena siasat apa? Datuk Seri Hamzah Zainuddin tidak buat sebarang kesalahan LSDN. Dia tidak buat sebarang kesalahan rasuah. Tapi akaun dia kena beku. Sebab apa? Kalau keluar berita akaun Datuk Seri Hamzah kena beku, maka rakyat akan kata Datuk Seri Hamzah Zainuddin rasuah. Sebab kalau dia tak rasuah, siapa akaun dia kena beku? Ini adalah persepsi yang ditimbulkan. Tetapi hakikat dia, adakah apa pendakwaan yang dibuat ke atas Datuk Seri Hamzah sampai akaun dia kena beku? Tidak ada pendakwaan. LSDN tak ada, SPRM tak ada. Nampak tak tuan-tuan, nampak kejahatan? Macam tu juga dengan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menantu Tan Sri kerja luar negara, ada kerja kat luar negara. Jadi bila mereka tahu kata menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin duduk luar negara, apa mereka buat? Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melarikan diri ke luar negara. Jadi dimainkan dalam media sosial, suruh Tan Sri Muhyiddin Yassin suruh menantu dia balik main Malaysia. Persoalan dia apa benda? Apakah siasatan terhadap menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin? Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin ni terlibat dalam rasuah berapa juta? Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin ni terlibat dalam projek berapa juta? Bagi tahulah kepada rakyat siasatan apa dibuat ke atas dia.
Tak ada. Tiba-tiba red notice. And sebab apa tak masuk dalam Interpol? Interpol bagi tahu tidak ada kesalahan spesifik untuk bagi red notice pada orang tu. Sampai hari ini menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin tak masuk dalam red notice. Tetapi kenapa mereka keluar red notice ni? Bubuh gambar menantu Tan Sri sebelah red notice. Adakah ada red notice? Saya nak tunjuk pada tuan-tuan propaganda. Tuan-tuan tengok propaganda mereka ni. Adam Radlan. Ustaz bukan nama menantu dia apa? Burhan apa? Menantu Tan Sri. Adlan Berhan Okey. Saya tunjuk pada tuan-tuan Okey, ni berita. Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, bubuh gambar dia, bubuh sebelah Interpol red notice. Jadi bila rakyat tengok gambar ni, rakyat akan katakan bahawa menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin ni telah pun dikenakan red notice. Persoalan sekarang ini, betul ke dia kena red notice? Sekarang ni tuan-tuan pergi dekat Interpol. Kita boleh check. Okey, ni red notice Interpol kan? Kita boleh semak. Nationality daripada Malaysia. Tuan-tuan boleh cari dalam Malaysia. Search. Ada tak? Tak ada. Tidak ada red notice. Tapi macam mana boleh buat berita macam ni? Sebab bila buat macam tu, maka apa yang berlaku, rakyat akan nampak apa? Rakyat akan nampak seolah-olah menantu Tan Sri ni kena red notice. Jadi mereka akan main isu yang mengatakan bahawa menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin merompak, menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin mencuri. Apa dia curi? Apa dia rompak? Berapa juta duit dia buat lari? Ada tak? Saudara tahu tak sampai sekarang? Saudara tak tahu. Gunakan otak, fikir. Menantu dia siasat apa? Berapa juta? Gunakan otak. Jadi tuan-tuan nampak, inilah kerajaan Anwar bin Ibrahim. Menantu Tan Sri tak ada kaitan dengan sorok minyak. Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin mana ada pernah ada syarikat minyak. Jadi mereka ambil apa? Mereka ambil cerita menantu minyak masak. Siapa dia yang kena minyak masak ni? Jadi tuan-tuan nampak tuan-tuan Nampak tak? Nampak tak? Saudara yang tengok ni 765 nampak tak? Anwar Ibrahim and the gang. Nampak tak macam mana mereka nak memburukkan seseorang, macam mana mereka nak rosakkan reputasi seseorang, macam mana mereka nak rosakkan nama seseorang. Nampak tak? Mereka tidak boleh lawan. Kalau cerita ekonomi, Tan Sri ada, Anwar cakap apa? You salin sebiji-sebiji daripada Bank Dunia. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah pemegang ijazah ekonomi daripada Universiti Malaya dan pemegang master dalam Art of Economy kat Universiti Malaya. Anwar Ibrahim pengajian bahasa Melayu. Macam mana Anwar boleh kata dia lebih hebat daripada orang yang belajar ekonomi? Tuan-tuan nampak tak? Kalau saya duduk dia kat luar. Jagi petang ni. Nampak tak tuan-tuan? Tak curi kenapa tak balik Malaysia? Dia buat kerja ikut suka dia lah. Kalau dia kerja kat luar negara, Nyahan nak paksa dia pasal apa? Tunjuk dulu kesalahan. Kan dia bagi tahu dulu pendakwaan apa. Bagi tahu dulu kesalahan apa. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ke tuan-tuan, Jolo lari luar negara sebab apa? Jolo lari luar negara sebab ada pendakwaan ke atas Jolo berkaitan dengan kes YMDB. Jolo tak ada dalam Malaysia pun kes duk berjalan. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, kalau Adam Berhan ni buat kesalahan, dakwa di mahkamah.
Kenapa tak bawa ke mahkamah? Kenapa menggunakan berita-berita dan juga media sosial je? Bawa lah. Bawa ke mahkamah, minta injaksi. Tuan-tuan, kita boleh ekstradisi orang balik pada luar negara. SPRM pergi mahkamah, minta ekstradisi, tarik dia balik. Pihak polis luar negara akan tangkap dia buat balik. Kenapa tak mahu ekstradisi? Ada doktor, baliklah. Lepas tu geng-geng Pakatan Harapan pun menantu tak berani balik. Baliklah kalau berani. Weh, kita ada undang-undang. Kita ada undang-undang ekstradisi. Kenapa tak ekstradisi? Doa baliklah. Aduhai. Nampak tak rakyat Malaysia? Nampak tak pembohongan ni, Pak? Kalau kita ni akan senang terpedaya dengan Anwar Ibrahim ni kalau kita percaya bulat-bulat. Kalau kita terpesona, senanglah. Saya dah tunjuk beberapa teknik-teknik mereka punya pembohongan. Okey, siapa nak masuk naik di atas boleh kat Salwa pun ada, saya nampak di bawah ni. Seorang tak mau naik, saya nak smoking, tak boleh. Sekali lagi Ifrit, tak payahlah. Baliklah. Mereka tak tahu perkataan ekstradisi tu. Mereka tak tahu tu ekstradisi tu apa. Mana ada satu negara ni, kita ni negara Commonwealth. Kita ni ada undang-undang yang mana dia ada dipanggil sebagai FOMIA. Tak silap saya tengok. FOMIA ni kot, ikatan di antara semua polis-polis ni. FOMIA Ustaz. FOMIA ke formula, antara dua tu lah. Saya pun tak ingat dah. Formula. Bukan. Apa dia panggil saya lupa lah. Tapi kita boleh ekstradisi lah balik. Bukan kita tak boleh ekstradisi. Mereka bodoh je tu masalah dia. Bodoh pun payah juga. Dah, mereka ni bukan bodoh. Mereka tahu kebenaran. Tapi mereka saja nak memperbodohkan rakyat Malaysia. Mereka rasa bangga dengan mereka boleh bagi rakyat Malaysia jadi bodoh. Lepas tu mereka hanya nak keuntungan untuk diri mereka ya. Geng-geng mereka ni ada yang bila kerajaan dulu mereka tak boleh buat seks bebas dan sebagainya, yang memperjuangkan benda tu. Jadi mereka cuma nak sosial, kehidupan sosial tanpa gangguan siapa-siapa. Mereka cuma nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tak kisahlah nak jadi apa. Kan mereka kata Anwar Ibrahim adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi mereka lah kan. Bukan Imam Mahdi kita. Ekstradisi ni adalah proses rasmi di antara satu negara dengan negara yang lain untuk penyenayah yang disyaki. Ekstradisi dikawal oleh perjanjian di antara negara di antara satu negara dengan negara yang lain. Tu maksud dia adalah ekstradisi. Awak pula kita tak boleh extradite dia balik. Extradite lah. Imam Todi ya. Google cari maklumat. Habis tu nak guna apa? Depa tahu tak Google ni apa? Depa pun tak tahu Google tu apa. Google ni enjin carian. Kita ada berapa jenis enjin carian kita? Web browser. Web browser ada berapa? You nak pergi akses kepada law, dia kena melalui mana? Melalui Google juga. Mana boleh you buka tiba-tiba direct tanpa you buka daripada Google. Dia adalah web browser. Ada berapa web browser? Internet Explorer, Google, Mozilla Firefox. Lepas tu apa lagi? Mozilla Firefox. Lepas tu apa? Safari. Lepas tu apa lagi dah? Edge. Lepas tu apa lagi dah? Tak arti ya? Tak tahu. Nak kena tunjuk ke?
Oh, penat je ni kat mereka kan. Semua nak kena ajak mereka ni payahlah. Contoh kita nak suruh mereka, nak tunjuk kat mereka apa. Okey. Okey tuan-tuan, saya nak cari perlembagaan persekutuan dekat website Peguam Negara. Macam mana saya nak pergi? Saya kena pergi kat Google tu. Saya pergi kat Google, saya type lah kat sini perlembagaan AGC. Lepas tu saya boleh klik Federal Constitution. Maka keluarlah perlembagaan bersih baru. Ni dalam bahasa Inggeris, ni adalah dalam bahasa Melayu. Adakah perlembagaan ni Google? Tak. Perlembagaan ni adalah perlembagaan betul lah. Original perlembagaan, authentic text yang disimpan dekat dalam website Peguam Negara. Mestilah melalui enjin carian. Kalau tidak melalui enjin carian, tak boleh. Aduh, anak papa. Sampai tara tu punya bodoh nak kena cerita kat mereka ni. Tak pernah sampai tara tu. Tak tahuan mereka ni. Okey, dia kata kau sembang kaji. Takkan kaji kat Google? Ya Allah, ya Tuhanku. Dia tahu tak adanya Google Scholar? Google ni bukan Google ni saja tau. Google ni dia ada Google Scholar. Ni nak baca jenis artikel pun boleh. Yang ni adalah saya buat kelas Google lah kepada anak papa. Yang ni adalah Google. Dia ada satu lagi adalah Google Scholar. Google Scholar. Ni silap pula dah. Google. Okey, ni adalah Google Scholar. Okey, ni Google Scholar. Google Scholar ni untuk cari bahan-bahan. Contohnya nak cari tentang targeted subsidi. Ni saya baru cari ya. Targeted subsidi. Dia akan keluar apa? Dia akan keluar paper-paper berkaitan dengan, nampak ni, paper-paper research berkaitan dengan targeted subsidi. Dia macam ni Google Scholar. Ya Allah, anak papa. Anak papa tak tahu apa-apa kan, anak papa? Aduh. Oh, lupa tuan-tuan. Depa tak pernah masuk universiti tuan-tuan. Depa tak pernah masuk, depa tak tahu Google Scholar, depa tak tahu semua benda. Aduh. Kesian kat depa ni, depa tak tahu apa langsung. Hang belajar universiti mana? Universiti Malaya Pak Long. Tak kena ban, tapi dia duk miss call. Weh, kita pakai iPhone lah. iPhone boleh buat do not disturb. iPhone boleh buat do not disturb, bro. Aduh. Call lagi. Tak apa, Salim?
Depa ingat rakyat bodoh kat mana. Selamatkan diri sebut Malaysia pula. Macam lah hampa selamatkan Abang Noi ni lah. Pukul 4 lah ni Okey tuan-tuan, siapa nak request naik boleh Do not disturb dia pun nak kacau-kacau, kita buat do not disturb. Selamatkan Malaysia daripada polis hisap dadah kena buang kerja. Bila masa saya kena buang kerja sebab hisap dadah? Dia ni nak call me body. Bila masa pula saya kena buang kerja sebab hisap dadah ni? Saya tak pernah ada rekod hisap dadah, brother. Bila masa lah saya hisap dadah? Aduh, dia punya tengok, dia punya nak reka kan? Dia punya lah nak reka. Mai urin saya, mai. Saya tak pernah hisap dadah, tak pernah kena tangkap ke hisap dadah, tidak pernah di urin ada sangkut dadah apa semua, tak pernah. Kalau ada sila awak keluar rekod mai. Sepanjang pekerjaan saya, daripada saya sekolah, saya masuk universiti apa semua, saya tak pernah ambil dadah ni. Tak pernah kena rekod dadah apa semua, urin sangkut, kena tangkap masuk pusat serenti, tak ada. Saya bersih. Rasuah tak ada, dadah tak ada. Macam-macam tuduhan, tak payah layan. Kena layan itu berat tuduhan dadah ni. Yang hisap dadah tu bro, saya throw PHBN. Guna akaun fake Saya ditamatkan perkhidmatan atas tuduhan pemalsuan dokumen. Bukan kesalahan dadah. Jadi cerita tu masa PH 1.0 lah. Saya pergi ceramah dekat rantau, keluar dekat Malaysia Kini. Gambar saya ada dalam Malaysia Kini, keluar pada waktu tu saya masih anggota. Dan pada waktu tu saya buat pembedahan rahang belakang ni. Ada gigi gigi sumbing. Jadi pegawai saya ni tak puas hati dengan saya. Sebab pegawai saya ni adalah cerita dia, saya malas lah nak cerita aib dia apa semua tu. Baik lah, Tuhan akan balas dia lah. Jadi MC tu saya tak pernah ubah pun tarikh tu, saya tak ubah. Jadi masa saya menang di peringkat mahkamah Gajang, mereka tak dapat buktikan pun kata saya yang ubah MC tu. Sebab apa? Sebab dia main ambil dekat saya dekat Kelang. Bila dia pergi ambil dekat Kelang, dia balik ke Ceras. Bila dia balik ke Ceras, dia datang balik hospital untuk cek. Lepas tu dia balik pula pergi buat report. Kenapa dia nak kena balik pergi dulu? Benda tu bukan berubah masa saya bagi kat dia. Masa saya bagi kat dia memang 3 hari. Yang ubah jadi 13 hari tambah 1 depan tu bukan saya. Jadi dalam tata tertib ada 2 lah sangkut. Satu politik, satu lagi adalah kerana dokumen yang dipalsukan. Dalam jenayah clear. Kes tu bicara menang. Tapi keluar perintah tetap Ketua Polis Negara. Jadi bila keluar perintah tetap Ketua Polis Negara, ditamatkan perkhidmatan lah. Choose lah. Nak kena buang kan? Nak kena tamat perkhidmatan? Tamat Okey Okey tuan-tuan dengar kena dengan jantan suami dia dengan gantung tu tak tahu, Allah alam lah. Hak tu kena orang kata apa, hak tu kena betul-betul lah kan. Saya tak tahu pasal benda tu, saya tak tahu.
Betul dah dengar itu. Allahuakbar lah, saya tak tahu yang saya tahu dia bersuami lah kan. Saya tak mau sentuh bab tu BP yang saya tahu saya samain dia sebab dia fitnah saya. Tu ya. Kalau fikir logik pun macam mana ada MC sampai 13 hari. Tapi nak buat macam mana kan? Orang nak kenal kita BP lah. Dia macam ni tuan-tuan kita kena anggap satu benda bahawa rezeki ni adalah orang kata apa ni, Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi saya pun tak tahu saya akan jadi pegawai kepada salah seorang ahli parlimen. Jadi kalau kata jadi pegawai ahli parlimen ni, kalau kata dia jadi menteri, saya jadi pegawai menteri tau. Daripada anggota pangkat rendah anggota pangkat rendah PDRM. Saya pun tak sangka Tuhan nak letak ke tempat yang macam tu. Saya tak tahu Allah nak letak dalam tu. Jadi bila orang buat anaya kat kita, kita reda lah kan. Kita reda, kita terima. Jadi Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lah kepada kita. Jadi sebab tu saya tak nak melalak sangat. Dulu saya melalak lah kan. Tak puas hati lah. IGP tak betul lah. Orang tu tak betul, orang ni tak betul. Sampai last kali saya pergi di pondok. Belajar reda. Reda lah nak buat je lah. Tak ada rezeki. Memanglah jiwa kita tu, kita sayang uniform kita tu. Tapi Allah kata hang tak ada hang tu. Aku tak mau letak hang tu. Aku nak letak hang tang lain. Aku nak letak hang ke satu tempat yang lain. Jadi Allah letaklah kat kita satu tempat yang lain. Jadi itulah kita kena belajar benda tu lah. Kita kena reda. Okey, tuan Wa ima apa pun berlaku kena reda. Macam hari ni orang tipu saya. Ni Kak Ratu tahulah. Orang tipu saya. Saya pun tak sangka kata Kak Ratu orang kata apa, Kak Ratu nak bantu saya. Saya tahu orang tipu saya. Orang kencing saya. Saya pun tak cakap apa. Lepas tu Kak Ratu telefon saya tanya, Fik, hang kena kencing kena kencing. Oh, iya ke? Lepas tu dia bantu saya. Jadi kita tak tahu. Allah Ta'ala nak atok benda tu kita tak tahu. Rezeki ni semua Allah tentukan. Jangan risau bab tu. Alhamdulillah terbaik Fik lepas tu saya tak tahu tadi tengah-tengah baru buka live abang media cyber masuk Pram. Kita tak tahu kan. Fik percaya tak ketentuan Allah? Wah, saya tak percaya. Mestilah kita percaya kepada khadak dan khadar. Kalau kita tak percaya kepada khadak dan khadar, kita duk rasa kita yang buat semua benda, susahlah. Man antum waliman antum, siapakah diri kamu dan kepada siapakah diri kamu. Ada buku dia mana ada? Saya baca dulu. Saya cari. Tak tahu simpan mana Man antum waliman antum, siapa diri kamu dan kepada siapa diri kamu. Tak maulah sembang tu, saya tak ada tauliah tuan-tuan Oi, Mandat. Style macam apa? Jim Perry, Pik, gaji pejabat awam sekarang tinggi ke rendah? Itu mereka duk marah kat saya tu. Mereka kata, alah nak claim kredit, Anwar Ibrahim dah sebut. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia sebut pasal gaji. Saya kata selain benda gaji, elang pejabat awam ni kena kaji balik. Antaranya adalah apa? Imbuhan tetap perumahan. Imbuhan tetap perumahan ni last kali dikaji pada tahun 2012 kalau tak silap saya. Kalau saya silap minta maaf kalau tak silap saya 2012. Jadi imbuhan tetap perumahan ni adalah untuk membantu anggota pejabat awam untuk menampung kos rumah sewa yang mereka duduki dekat luar. Sekiranya mereka tidak dapat duduk di barek lah. Jadi siapa yang duduk di barek ataupun quarters hanya akan dapat 20% daripada ITP. Sebelum tu tak dapat. Jadi imbuhan tetap perumahan ni, saudara tahu tak berapa? Imbuhan tetap perumahan ni RM300. Jadi kalau kata anggota polis ni yang, ataupun saya fokus itu anggota polis lah, yang duduk di bandar-bandar, contohnya yang duduk di Selangor, yang duduk di yang duduk di Pulau Pinang, yang duduk di Kuala Lumpur, agak-agak tuan-tuan, berapa sewa rumah mereka? Sewa rumah mereka RM1,000. Paling murah RM1,000 lah, RM800, RM1,000 macam tu lah.
Jadi depa cuma dapat imbuhan tetap perumahan berapa? Depa cuma dapat RM300 saja. Jadi orang tanya, Madam Loh cakap 300? Betul kan? 300 imbuhan tetap perumahan 300. Jadi adakah mencukupi? Tak cukup. Tak cukup. Jadi kena tambah lah. Cadangan saya adalah supaya kerajaan bagi separuh daripada kos sewa rumah. Contohlah sewa rumah dia itu adalah RM1,000. Jadi kerajaan tanggunglah RM500. Kalau dia sewa RM600, kerajaan tanggung RM300. Kalau dia sewa RM800, kerajaan tanggung. Jadi dia jangan bagi sama macam tu, rugi. Kalau dia bagi sama terus macam tu, rugi. Penjawat awam yang di bandar dia tidak terbela. Yang duduk di luar bandar mungkin dapat lebih. Jadi dia bagi berdasarkan tu, kerajaan tanggung 50% daripada dia punya kos sewaan dia. Jadi macam tu juga dengan bantuan penyaraan hidup, COLA tu. Jadi bantuan sara hidup ni, berapa dia bagi bantuan sara hidup? 300. Tak boleh tuan-tuan. Kalau dia duduk di bandar, dia boleh hidup kan? Saya beritahu pada tuan-tuan, kalau kata gaji dia lah, anggota polis gaji dia starting RM1,400. RM1,400 campur 300 campur 300 campur 115, berapa semua? Tu pun kalau dia kerja di halai. Kalau dia kerja di macam IPK ke Bukit Aman, langsung tak ada, basic saja RM1,400 saja. Kalau dia duduk di IPD, dia ada lah. RM1,400 campur 300, RM1,700 campur 300, RM2,000 campur 115, RM2,115. Cukup lah? Tak cukup tuan-tuan. Jadi dan sekiranya lah dia ada lah keluarga dia sampai 4 orang anak, macam mana? Jadi saya cadangkan, saya tulis dalam penulisan saya tu, saya cadangkan supaya bantuan sara hidup ni ditingkatkan mengikut bilangan anak. Kalau dia ada anak 2 orang ke atas, naik 100. Maknanya kalau kata dia ada, kalau dia kata, contohlah kalau kata dia tak ada anak. Kalau dia tak ada anak, bagi lah ni berapa? Lah 300. Kalau dia ada 4 orang anak, 4 orang anak yang berusia 18 tahun dan ke bawah, so kerajaan tambah lagi 100. Jadi itu je sebab anggota polis ni ramai anak. 3-4 orang ramai anak kan. Polis, tentera ni ramai anak. So naiklah benda tu. Jadi betul lah, barulah kata nak tampung kos sara hidup. Jadi ni kalau kata bagi macam lah ni, mana cukup dia masalah allowance ni. Allowance ni tak munasabah. Dan saya nak bagi tahu macam anggota polis ni, depa kerja 24 jam. Dan bila depa kerja 24 jam, depa makan kat luar tuan-tuan. Dia nak ronda, mana sempat dia nak balik rumah makan. Orang lain tak apalah, balik kerja pukul 8.05, makan di rumah boleh jimat. Depa ni tak boleh makan di luar. Bila makan di luar, bila kata duit tak cukup, yang tu yang mula jadi rasuah apa semua tu. Rasuah bukan sebab dia nak ambil rasuah, tetapi disebabkan dia tak mampu nak sara hidup dia, yang menyebabkan dia terpaksa juga nak ambil rasuah. Ini yang jadi masalah. Jadi kena tingkatkan elang-elang ni bagi munasabah sikit lah. Pergi Amerika boleh bawa sampai bini, anak-anak semua, takkan kota tak boleh penaik elang ni. Elang ni kena kaji balik. Hang buat sembang. Saya bukan sembang, saya pengalaman sebagai anggota PDRM selama 9 tahun. Saya tahu masalah anggota pakai anda. Jangan cerita dengan saya 9 tahun. Hang pernah pakai baju kan? Tak pernah kan? Jadi kita tahu kadang-kadang ada anggota pangkat Lance Corporal, anak sampai 3 orang, 4 orang. Nak beli bini pula ni tak tak kerja. Bini nak kerja macam mana? Laki kerja habis pukul 5 malam Roblox, bini nak kerja macam mana? Bini nak kena jaga anak. So nak jaga anak susah. Memang susah sangat-sangat lah. Harap nama aja kerja kerajaan, ada pencen dan sebagainya. Tetapi kehidupan mereka macam mana? Jadi saya pernah duduk di barak. Jadi saya tahu, saya faham kesusahan anggota polis. Jangan duk sembang dengan saya. Kalau hang tak pernah duduk dalam keadaan tu, hang tak payah duduk sembang lah. Kerja 24/7 ya, cuti pun payah. Okey tuan-tuan. Kadang-kadang penjam kat kawan. Jadi tak payahlah. Itu yang saya fight. Bila saya fight, Cepi cakap jangan buat. Saya daripada dulu masa PN buat manifesto pun saya bagi benda tu. Saya benda tu ya, ITP dengan kola ditingkatkan. Kalau hampa tak percaya, manifesto Perikatan Nasional PM Best tu hampa pergi tengok. Dua benda tu ada. Siapa punya dia? Inilah bagi dia kan. ITP dengan
Pola tu kena kaji balik. Lama sangat dah. Tak logik. RM300 logik apa? Kan? Dia macam tu juga dengan UTK punya allowance RM600 tu. Kan? Dah lah kawan tu mati-mati apa semua nak kena escort apa semua. Allowance RM600. Agak-agak lah. Naikkan sikit allowance tu. Allowance PDRM ni tak munasabah allowance. Kerja 24 jam. Betul kan? Kat OKU pula dah. Arisa? Blok dia Syafiq dia lah. Siapa yang nak naik untuk bersembang boleh naik. Syafiq rambut elok hari ni ya. Okey tuan-tuan, saya nak bagi tahu satgi kita nak tutup dah borang ni ya. Tuan-tuan boleh pergi dekat Selamatkan Malaysia tu, boleh isi ya. Lusa akan ada satu wacana tentang ideologi parti politik di Malaysia yang akan dihostkan oleh Datuk Wan Saiful Anjan. Jadi siapa yang rasa nak masuk parlimen dan sebagainya bolehlah hadir. Kita akan ni siapa Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat. Okey, ni nak bagi tahulah. Kita 13 hari bulan ni kita nak tengoklah macam mana PMX seperti mana bulan 8 lepas ataupun bulan 7 yang lepas dia janji nak naikkan gaji pejabat awam. Kita tengoklah macam mana apa yang dia nak naikkan tu. Sebab saya agak ragu-ragu sebab benda ni sepatutnya dah dibincangkan lama dan dibuat lama. Tapi belum lagi tertuntas ataupun belum lagi dilunaskan. Ini kita tengoklah sejak bulan 10, kejap bulan tahun depan kita tengoklah macam mana. Kakitan kerajaan ni dia punya bilangan sikit, beban kerja dia banyak. Okey, ramai yang bagi tahu yang kenapa pejabat awam ni macam tu tak produktif sebab macam Syafiq cakap tadi, gaji kecil. Kan? Macam pejabat awam, macam polis pun cuti raya pun tak ada. Itu belum kira lagi penguatkuasa yang lain di peringkat yang menjaga sempadan, menjaga barang keluar masuk, import export dan sebagainya. Jadi banyak yang perlu diambil kira sebenarnya, allowance sara hidup dan sebagainya, allowance tetap perumahan dan sebagainya, ITP. Ini sepatutnya dah dibuat lama kalau dia ada tekad. Ini kita nak tengok 13 hari bulan ni. Itu saja saya nak cakap lah. Ya, betul. 13 ni kita tunggulah. Ni jangan lupa 13 janji macam plan kita lah, insyaAllah. Ya, okey. Dan kita memang nak tengok, saya nak tengok lah tentang kenaikan gaji ni. Saya bukan nak tengok tangga gaji, kenaikan tangga gaji ni ya betul. Tapi dia tak banyak sangat, dia banyak allowance ni. Allowance ni sebab dia bayar by bulan. Tangga gaji ni dia bertahun. Tahun tu kadang dia naik 50, 100. Tangga gaji ni dia pun kena cover balik hak mana yang lepas-lepas yang tak naik tu. Dia kena selaraskan balik gaji tu supaya ikut kepada tangga gaji yang sepatutnya naik lah. Ya betul. Satu lagi Syafiq, saya concern apa? Allowance adalah allowance yang boleh ditarik bila-bila masa. Ya. Tetapi tangga gaji pun bagi saya kira macam penting juga. Sebab apa? Itu memang dikira dalam payslip lah. Tapi kalau allowance tetap ataupun allowance imbuhan-imbuhan yang lain tu boleh ditarik bila-bila masa. Sebab dalam perkeliling tidak menjamin allowance tersebut boleh diberikan sepanjang tahun. Dia boleh atas sebab-sebab tertentu boleh ditarik. Macam tu. Jadi kita concern juga kat situ. Ya. Yang tangga gaji ni kita minta supaya dia kena, dia jangan nak buat satu kenyataan yang populis, dia bagi kenaikan RM50 ya. Betul. Sebab kalau tak silap tengok bulan sebelum pilihan raya, sebelum PRN lagi dia dah cakap. And then lepas tu ada PRK, lepas PRK bawa kepada pelangai. Pelangai ni dia tak cakap apa-apa, tapi cuma dia janji tu dia carry forward ke depan, kita tak tahu macam mana nanti. Saya takut nanti ramai orang hina saya kenapa gaji tak naik pula. Betul. Okey, terima kasih Tun Esmet. Okey, sama-sama. Ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Akhirnya saya turun. Saya baru duduk sedut dia 3 round. Okey, saudara-saudara semua, saya rasa agak rimas juga ni dengan keadaan berpeluh dan sebagainya ni. Saya rasa saya nak mandi Ustaz dan saya nak selesaikan, saya nak tutup dah ni borang ni lah. Jadi tak ada orang nak isi dah, saya nak tutup tuan-tuan lah. Saya rasa setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sesiapa yang share. Dan juga terima kasih kepada sesiapa yang masuk dekat dalam Selamatkan Malaysia ni.
rakan saya ucapkan terima kasih. Jadi setakat tu saja tuan-tuan. Assalamualaikum.